Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa, nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada kami. Kami dapat juga membentangkan pembincangan kami yang bertajuk Solat dan Sains ini dengan jayanya. Pertamanya, saya Amirul Ashraf bin Muhammad Rafi, nombor matrik 2019441902 akan membentangkan pendahuluan berkenaan dengan tajuk tersebut. Solat berasal daripada bahasa Arab yang merujuk pada sembahyang dalam agama Islam. Solat secara bahasa bererti doa, manakala dari segi istilah solat adalah ibadat yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Solat merupakan tiang agama dalam Islam. Solat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas kita adalah ibadah yang paling tinggi. Terlalu banyak hikmah, kelebihan dan keindahan dalam ibadah solat. Mungkin kita tidak akan memahami hikmah tersebut secara langsung dengan akal kita yang terbatas. Akan tetapi, kemajuan sains membawa sesuatu yang baru untuk menyingkap takbir hikmah yang belum kita temui sebelumnya. Menerusi ilmu sains juga, kita dapat menemukan cebisan dari sedekamian hikmah yang tersembunyi. Hal ini kerana solat juga merangkumi semua aspek dalam kehidupan dan juga berkaitannya dengan ilmu sains. Oleh itu, sains juga harus diketahui supaya dapat mengimplikasikannya dalam kehidupan seharian. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Sains Islam adalah satu cabar ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui kajian, serapan, analisis dan sebagainya dengan menggunakan ilmu intelek. Ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan ilmu wahyu yang menekatkan pada aspek metafizik. Sains Islam merangkumi segala aktiviti sains yang berkaitan dengan ajaran Islam. Oleh itu, wajarlah jika ibadah solat mempunyai pelbagai kebaikan dari perspektif sains. Bentuk dan tubuh manusia yang Allah ciptakan lengkap dengan kebiasaan dan perilakunya. Untuk menilai kesempurnaan tubuh, maka kita perlu mengetahui tentang struktur tubuh badan manusia dengan lebih baik. Struktur tubuh adalah anggota dan sistem yang dimiliki oleh tubuh kita sebagai manusia. Ia mengandungi sistem tulang, sistem otak, sistem saraf dan sistem lain-lain. Gerakan solat dengan kaedah yang khusus adalah anugerah Allah yang sangat besar. Solat mengukuhkan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus menerusi ilmu yang benar, kita akan dapat memahami sebahagian dari hikmahnya yang terkandung dalam solat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan tentang keistimewaan solat dalam perspektif menurut agama Islam. Yang pertama, kita ada solat ini menciptakan hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Macam mana? Di dalam solat, seorang hamba yang mendapat nikmatnya bermunajat kepada Maha Pencipta, menampakkan di situ kita adalah hamba yang meminta-minta kepada Tuhannya. Justru daripada itu, kita akan mendapat rasa aman, tenang dan selamat di hadapannya. Allahuakbar. Yang kedua, solat merupakan jalan keselamatan dan keuntungan serta menghapuskan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat ini. Surah Al-Mu'minun. Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kamu jika ada sungai di hadapan rumah seseorang, lalu dia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali? Apakah ada kotoran yang melekat padanya? Lalu para sahabat menjawab, tidak akan ada kekotoran yang melekat padanya. Baginda lalu bersabda, seperti itulah solat 5 waktu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa seseorang itu. Yang ketiga, solat menciptakan ketenangan batin, ketenteraman jiwa dan menjauhkan manusia dari kelalaian yang menjerumuskan manusia dari misi solat. Rasulullah SAW bersabda, jadikan suka kepadaku untuk mendirikan solat daripada keindahan dunia kamu, wanita dan segala nikmat, dan aku jadikan tenang apabila dalam solat. Hadis riwayat
An-Nasai dan Ahmad. Apabila baginda bersedih dan ditimpa keresahan, baginda bersabda, tenangkanlah Makari dengan dirikannya salat, wahai Bilal. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Di sini jelas kita nampak bahawa solat ini dapat memberikan kita ketenangan. Yang keempat, solat itu melatih seseorang itu untuk berdisiplin. Macam mana boleh berdisiplin? Dari pelaksanaan solat itu, seseorang itu akan belajar bersikap lemah lembut, tenang dan stabil, serta membiasakan diri dengan memberi tumpuan kesempatan yang bermanfaat. Selain itu juga individu itu untuk memerhatikan bacaan ayat Quran serta merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat tersebut. Yang kelima, yang ataupun terakhir sekali, solat dapat menampakkan persamaan kuatnya kita sebagai satu mukmin, satu masyarakat Islam yang bersama untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana dalam masyarakat kita, bila solat berjemaah, kita harus mengikut imam. Sebagai contoh, kita kena ikut imam kan. So bila kita ikut imam itu, kita ada satu tujuan yang sama. Apa? Solat. So bila solat ni, kita kena dapat berkenalan. Bila kita solat berjemaah, kita akan berkenalan dengan satu sama lain, dan kita dapat eratkan hubungan kita melalui solat berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Hakim bin Abdul Halim akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan tentang solat dari segi perspektif dan kelebihannya dari aspek fizikal. Semasa zaman pemerintahan bekas Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi atau kita kenali sebagai Pak Lah, beliau telah menggalakkan institusi-institusi di Malaysia untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap antara kaitan sains dan solat. Cabaran beliau tersebut telah disahut oleh segelintir mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Bayu Perubatan dari Universiti Malaya yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Fatimah Ibrahim dan Profesor Dr. Wan Abu Bakar Wan Abbas serta Eng Siu Chok, dan mereka telah mendapat pembiayaan dari Jabatan Perdana Menteri iaitu JPM. Kajian yang pertama telah dilakukan pada rukun solat yang pertama kita, iaitu Qiyam. Semasa berdiri tegak ketika melakukan solat, tangan berada pada keadaan sedekap, iaitu tangan kanan berada di atas tangan kiri dan kedua-dua tangan tersebut berada pada bahagian atas pusat. Pelakuan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ianya adalah suatu sunnah. Menurut kajian, kebaikannya ialah meluaskan abdomen badan dan memudahkan sistem pernafasan kita. Seterusnya ialah rukuk dengan menundukkan badan sebanyak 90 darjah, tangan memegang lutut dan tekankan supaya bahagian belakang badan berada pada keadaan yang lurus. Mata pula menghadap tempat sujud dan ataupun memandang ke bahagian kaki. Manfaatnya dipercayai adalah memperkuat sistem otot serta fizikal tubuh dan menyembuhkan penyakit tulang belakang. Ketiga adalah sujud. Kedudukan sujud melibatkan keseluruhan 7 anggota badan yang bersentuhan dengan lantai, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan kedua-dua hujung kaki. Manfaatnya dipercayai bahawa ianya dapat melancarkan pengaliran limfa serta darah ke seluruh anggota badan, khususnya di bahagian kepala. Dan yang menariknya, ketika kita sujud, bahagian kepala akan berhampiran dengan graviti, dan ini akan menyebabkan darah tertumpu kepada bahagian kepala dan oksigen dapat disampaikan ke bahagian otak yang dibawa oleh darah. Yang terakhir ialah tahiyat akhir. Semasa tahiyat akhir, punggung diletakkan di atas lantai, kaki kiri pula dimasukkan di bawah kaki kanan dan kaki kanan pula ditegakkan. Kajian mengatakan bahawa manfaatnya ialah mengaktifkan otot lantai pelvik
mengurangkan disfungsi ereksi bagi lelaki serta melancarkan pergerakan otot leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini Hakim bin Zulkifli beserta nombor matriks 2019440174 akan menerangkan tentang kajian literatur. Kajian yang pertama dilakukan oleh Profesor Faris Al-Balushi, iaitu Ketua Bahagian Perubatan Natural di Hospital Tentera Bahrain. Beliau mengatakan bahawa gerakan-gerakan seperti berdiri, bertakbir, rukuk dan sujud sebanyak 5 kali sehari mampu berfungsi sebagai rawatan buat orang yang mempunyai sakit di bahagian lutut dan juga leher. Selain itu, beliau juga berkata ketika seseorang itu bertakbir dengan mengangkat kedua-dua belah tangan hingga ke atas, maka pada saat itu dia sedang menarik otot-otot dada ke atas atau menegangkan otot-otot dadanya. Dengan demikian, ketika melaksanakan solat 5 kali sehari dan ketika bertakbir, otot-otot dada akan terangkat dan sendi tulang-tulang bahu bergerak ke belakang sehingga dapat menguatkan bidang dada dari belakang. Kemudian, kajian dari Dr. Noor Siew Chok mendapati ibadah solat dapat memberikan ketenangan kepada otak manusia. Ketenangan yang diperoleh seseorang dikatakan apabila mereka melakukan tumaninah, iaitu berhenti seketika sebelum meneruskan ke posisi solat yang seterusnya. Dengan ini dapat mengekalkan tahap kestabilan mental dan emosi seseorang itu. Ketika sujud pula, penghasilan kadar denyutan jantung menjadi sangat rendah dan amat digalakkan untuk memanjangkan tempoh sujud. Kemudian, Profesor Wan Abu Bakar, kajian beliau mengatakan individu yang mengalami sakit pinggang dapat diatasi dengan pergerakan solat kerana dapat membantu otot-otot berfungsi seperti biasa. Kemudian, ia juga berfungsi sebagai aktiviti riadah atau senaman kerana dapat mengembalikan keupayaan kelenturan badan, mengekalkan postur badan yang ideal dan mengurangkan sakit di bahagian otot-otot mahupun sendi jika melakukan pergerakan solat yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli bin Fauzi, nombor pelajar 2019665872. Okey, jadi kesimpulannya untuk tajuk solat dan sains ini, kami dapat mengetahui tentang kebaikan solat itu sendiri. Malahan juga, setiap pergerakan yang dilakukan juga mempunyai kelebihan dan kebaikannya yang tersendiri. Di sini, kami dapat lihat bahawa Islam sangatlah menitikberatkan soal kesihatan dan penjagaan tubuh badan. Sehinggakan, semua pergerakan kita di dalam solat adalah untuk mencegah kita daripada ditimpa penyakit dengan memiliki tubuh badan yang sihat. Bukan itu sahaja, kami dapati solat juga mampu untuk mengeratkan hubungan antara manusia dan manusia serta manusia dan penciptanya. Sebagai manusia, kesihatan dari segi fizikal dan mental amatlah dititikberatkan. Jadi, dengan pengamalan solat seharian, kita mampu untuk memulihkan rohani dan jasmani dalam diri kita. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang turut mengamalkan solat-solat sunat. Kajian saintifik antara solat dan sains ini juga dapat membantu kita untuk menolak pendapat orang bukan Islam yang menentang Al-Quran dan Islam itu sendiri. Di mana kajian-kajian yang telah dibuat juga melibatkan orang-orang bukan Islam. Contohnya kesihatan dan tubuh badan kita. Oleh itu, kami dapat membuktikan betapa pentingnya solat itu dalam agama Islam melalui kajian-kajian sains yang telah dijalankan dan betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila telah dibuktikan oleh sains sendiri. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.